Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politik Malaysia semenjak tahun 80-an lagi ialah politik benci. Tapi semenjak PRU 14 dan PRU 15, benda ni sudah bertambah lagi teruk. Kebencian tu sudah lebih tinggi dari dulu. Kalau you sokong kerajaan, maka you kena benci Abdul Hadi Awang, you kena benci Muhyiddin Yassin, you kena benci hukum syariah, you kena benci RUU 355, you kena benci PAS, you kena benci Bersatu, you juga kena benci hukum hudud. Kalau tidak, you ni bukan penyokong setia kerajaan. Kalau you sokong pembangkang pula, maka you kena benci DAP, you kena benci PKR, you kena benci Anwar Ibrahim, you kena benci sekolah Cina, you kena benci Bak Kuteh, dan macam-macam lagi. Termasuk, you perlu benci apa saja yang kerajaan buat, tak kisahlah. Apa kerajaan buat tu betul ke tak betul. So, you must hate 100% the other side and everything that the other side stands for. Dan kalau you menyokong satu pihak, tapi you tidak membenci pihak satu lagi, bermaknanya you ni traitor, you ni penderhaka, you ni tidak setia kepada perjuangan, either perjuangan kerajaan ataupun perjuangan pembangkang. Jadi sekarang ni, orang terpaksa duduk di dalam dua kamp. Kedua-dua kamp tu kamp benci. Kalau dalam kerajaan, kamp kerajaan, maka everything about the opposition you kena benci. Orang yang memperjuangkan Islam, kita kata Taliban. Mereka ni ekstremis. Mereka ni teroris, pelampau. Dan mereka merosakkan negara. Islam perlu dilihat sebagai negatif. Islam perlu dilihat sebagai menghancurkan negara. Bermaknanya agama ni tak baik untuk masyarakat, untuk negara. Jadi itu gambaran sekarang selepas 40 tahun permainan politik benci, dan semenjak PRU 14, PRU 15 baru ni menggunakan benci, perasaan benci, taktik benci sebagai senjata politik telah menyebabkan sekarang orang Melayu sudah teruk. Orang Melayu tidak lagi berjuang untuk cinta. Cinta agama, cinta negara, cinta bangsa, cinta perpaduan, cinta pembangunan, cinta kemajuan. Tidak. Malay politics no longer about cinta. Ianya about benci. Sebab you benci ni, benci itu, benci macam-macam, maka you berpolitik atas landasan benci. So we are now looking at not politic of love, but politic of hate. And yang hate ialah orang Melayu dan orang Melayu. Saya tak nampak dalam masa terdekat, walaupun 10 tahun, orang Melayu akan bersatu semula. I don't think it's going to happen. Orang Melayu berpecah lebih lagi? Yes. So sekarang ni, kita ambil sikap macam ni. Ini kita punya ideologi atau kita punya doktrin. Kalau you orang Islam, maka you mesti benci orang Yahudi, orang Kristian, orang Hindu, orang Buddhis dan macam-macam lagi. Kalau you tidak benci agama lain, maka you ni bukan orang Islam yang sebenarnya. Kalau you Melayu, you kena benci Cina, India, Sikh dan macam-macam bangsa lain. Kalau tidak, you ni bukan betul-betul darah Melayu. So this is the doktrin ataupun indoctrination dalam 40 tahun.
Di mana dari muda lagi, kita sudah kalau 40 tahun ni, kita sudah 2 keturunan. 2 generations sudah. Dari 40 tahun dulu, nak masuk generasi yang ketiga, di mana kita ni ditarbiah, indoctrinated dengan sikap benci. Dan today, bila kita tengok orang Melayu bercakap, masuk TikTok cukup dah. Kalau kita masuk TikTok, kita tengok perbincangan, debate, perbalahan di dalam TikTok. Ianya semua tentang saya benci ini, saya benci itu, saya benci orang ni, saya benci golongan tu. Dan it's all about what you hate. Sikit pun tak ada what you hope to see for the future. Apa you nak tengok untuk masa depan. Apa you harap untuk anak cucu you. Tak dibincang. Yang dibincang ni, orang ni tak guna, orang tu tak guna, parti politik ni tak guna, parti politik tu tak guna. Dan yang you bangkitkan ialah perasaan benci terhadap semua yang sebelah sana. Everything about the other side. So, bila kita lihat perbincangan, perbalahan ataupun debate di dalam media sosial, terutama sekali dalam TikTok, dan bila kita tengok cara orang Melayu bercakap, nampak sangat dah orang Melayu ni sudah tidak rasional. Terlampau emosional. Cina tak macam tu. Cina kalau mereka buat sesuatu keputusan untuk menyokong atau tidak menyokong sesuatu parti ataupun pembangkang ataupun kerajaan, mereka akan lebih pragmatik. Mereka akan buat keputusan berdasar kepada kepentingan kaum Cina, kebaikan bagi kaum Cina. So sekira mereka menyokong sesuatu pihak, dia kena dengan maknanya sentimen bahawasanya kaum Cina akan untung. Misalnya mereka nak sekolah Cina dipertahankan. Kalau MCA boleh deliver, dia sokong MCA. Kalau gerakan pula yang boleh buat, dia sokong gerakan. Dan kalau DAP boleh buat, dia sokong DAP. So it's okay. DAP ke MCA ke gerakan asalkan perjuangan Cina, kepentingan Cina dipelihara. Tapi bukan orang Melayu. Orang Melayu ni maknanya dia menang sorak, kampung tergadai pun tak apa. Orang Melayu ni sikap mereka, kalau marah nyamuk, mereka bakar kelambu. It's okay. Soalan matlamat mereka mereka nak mengalahkan golongan yang mereka benci. So asal mereka menang sorak, tak kisahlah apa berlaku kepada kampung. Kampung ni hancur pun tak apalah hancur. So that is a Malay thing. Dan ialah social activist macam saya sebagai contoh, ataupun penganalisa politik, political analysis, bila kita ni mengambil jalan tengah, kita tak benci ataupun cinta mana-mana pihak. Bagi kita, semua politik ni kotor. All politicians cannot be trusted. Tak kisah belah mana. Belah kerajaan ke, belah pembangkang ke, semua sama. Tapi kita lihat kepada matlamat. Matlamat kerajaan apa, matlamat pembangkang apa. Dan either kita sokong kerajaan, kita sokong pembangkang asalkan mencapai matlamat. Tapi orang Melayu tak boleh terima tu. Kalau kita ni anti kerajaan, kita kena sokong pembangkang, kita kena hentam kerajaan, tak kisahlah kerajaan buat baik ke jahat. Termasuk juga kalau kita sokong kerajaan, kita kena hentam pembangkang, walaupun pembangkang mungkin banyak cakap benar. Tapi oleh kerana mereka pembangkang, kita kutuk mereka, kita hina mereka dan sebagainya. So this is the Malay political culture lah. Dan walaupun ini bukan baru, sudah lama, semenjak tahun 80-an. Tapi kebelakangan ini, dalam 10 tahun kebelakangan ini, semenjak wujudnya Pakatan Harapan, and then Barisan Nasional, and then sekarang ni kita ada juga Perikatan Nasional yang dulu Muafakat Nasional. Jadi sistem politik Malaysia ni sudah jadi tak siuman. The Malaysian political
culture has become very mad. So ini sudah jadi macam di Afrika ni, di mana ada pergaduhan perkauman. So dia orang cuma nak bunuh kerana kebetulan awak kaum lain. Tapi sebab apa awak capai, apa mereka buat, itu sudah tidak timbul. Kita hanya bertindak kerana awak ni dari golongan sebelah sana. So, ialah benda ni lebih teruk di kalangan orang Melayu banding dengan orang bukan Melayu. Tapi orang bukan Melayu ni, of course, kalau mereka pandai, mereka boleh ambil kesempatan dalam peperangan, civil war, di antara Melayu dan Melayu. Di dalam civil war, bila satu bangsa berperang, maknanya ada peluang, ada kepentingan untuk mereka yang tahu exploit keadaan. So, orang Melayu akan lebih ketinggalan, orang Melayu akan lebih rugi. Dan orang Melayu ni, oleh kerana mereka tak mau mengaku kelemahan mereka, mereka tak mau mengaku yang kesilapan ni, kesilapan orang Melayu sendiri, mereka akan blame China. Bila Melayu rugi, ini kerana China. Bila Melayu ketinggalan, ini kerana China. Bila Melayu susah, ini kerana China. So, China akan diguna sebagai kambing hitam. Ini sama macam di Germany dulu. Apabila rakyat Jerman menghadapi kesusahan, mereka kata, ini kerana Yahudi. So, mereka bunuh Yahudi. Sebab Yahudi ni, orang Jerman ni, menderita. So, they will use that sebagai alasan supaya orang Melayu tak perlu mengaku yang kesilapan ni kesilapan orang Melayu. Orang Melayu lah yang banyak buat salah. Dan orang Melayu yang perlu bertanggungjawab di atas nasib orang Melayu. Tapi Melayu tidak akan terima. Maknanya, will not accept the blame. Orang Melayu akan cari bangsa lain untuk blame. So, this is the downside lah bagi orang Cina. Bila Melayu susah, Melayu menjadi mangsa, Melayu akan salahkan Cina atas semua masalah yang dihadapi oleh orang Melayu, walaupun masalah itu disebabkan orang Melayu sendiri. Assalamualaikum. Salam sejahtera.